Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairy Jamaluddin Abu Bakar memaklumkan ke pengetahuan sidang Dewan Rakyat bahawa kerajaan tidak akan berkompromi dalam soal keselamatan dan keberkesanan sesuatu vaksin. Untuk laporan penuh langsung ke Parlimen bersama Syamira Sufri. Baik Syuhaida, keputusan akhir bagi penggunaan sesuatu vaksin di Malaysia, jelas Khairy Jamaluddin, hanya bakal dibuat selepas melalui proses pendaftaran dan kelulusan bahagian regulatory farmasi negara NPRA di bawah Kementerian Kesihatan. Sehingga kini, Malaysia telah menandatangani 2 perjanjian yang memberi jaminan bekalan vaksin sebanyak 30% daripada jumlah populasi negara. Perjanjian pertama adalah bersama COVAX Facility melalui Optional Purchase Agreement yang ditandatangani pada 23 November yang lalu yang menjamin bekalan vaksin sebanyak 10% populasi negara. Manakala perjanjian kedua pula adalah perjanjian pembelian awal dengan syarikat pharmaceutical Pfizer yang dimeterai pada 24 November bagi mendapatkan bekalan vaksin sebanyak 20% daripada populasi negara. Diperjelaskan juga bagi mencapai baki sasaran 40% lagi, kerajaan masih dalam proses perbincangan juga rundingan bersama syarikat-syarikat farmaseutical pembangun vaksin COVID-19 yang lain. Bagi tujuan imunisasi kepada rakyat pula, kerajaan mensasarkan tempoh suku tahun pertama 2021 bagi memperoleh wajaran pertama bekalan vaksin COVID-19. Jawapan merujuk pertanyaan Ahli Parlimen Lembah Pantai Ahmad Fahmi Ahmad Fazil. Baik, sidang Dewan turut dimaklumkan penurunan penarafan kemungkinan penerbit IDR mata wang asing jangka panjang Malaysia oleh Fitch Ratings bukan disebabkan faktor dalaman atau fundamental ekonomi dalam negara. Timbalan Menteri Kewangan 2 Muhammad Shah Abdullah menegaskan terdapat banyak petunjuk positif kepada Malaysia, antaranya kedudukan tangga ke-12 antara negara yang berdaya saing di rantau ini. Apa yang telah kita lihat, prestasi-prestasi peningkatan daripada elemen-elemen, ia bukan sebenarnya menunjukkan penurunan daripada A- kepada triple B yang disebut oleh Muhammad sebentar tadi, bukan disebabkan faktor ekonomi dalaman. Kerana banyak penunjuk-penunjuk, sebagai contoh kedudukan Malaysia di antara negara yang paling kompetitif di rantau ini, menduduki tempat ke-12 dalam laporan Doing Business. Tetapi berbalik kepada persoalan Yang Berhormat sama ada kita akan melaksanakan GST atau tidak, Yang Berhormat, untuk makluman Yang Berhormat, kita di Kementerian Kewangan sedang mengkaji pelbagai elemen-elemen kerana di saat ini kita memberi tumpuan kepada 3 perkara, iaitu menjaga kesihatan rakyat, menjaga kelangsungan ekonomi dan kita nak memastikan ketahanan ekonomi. Minggu lepas, Fitch Ratings menyemak turun IDR negara dari A tolak kepada BBB tambah. Agensi penarafan antarabangsa tersebut menyatakan penurunan itu disebabkan krisis COVID-19 yang telah menjejaskan beberapa kredit metrik utama Malaysia, termasuk langkah kerajaan menangani pandemik dengan bantuan kewangan kepada rakyat dan perniagaan yang meningkatkan bebanan fiskal. Muhammad Shah menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Kota Raja Muhammad Sabu. 94 projek yang telah ditandatangani perjanjian antara Perumahan Rakyat Satu Malaysia Prima dengan pihak-pihak kontraktor pada 2013 hingga 2018 diteliti dan diperhalusi semula dengan kelulusan anggota Perbadanan Prima. Hasil pelaksanaan pelan itu, sehingga November lepas, anggota Perbadanan Prima melalui mesyuarat anggota Perbadanan Prima telah memutuskan untuk meneruskan 62 projek dan bakal membatalkan 32 projek. Mengikut arahan daripada 2018 ketika itu, untuk program projek-projek yang di bawah 15% kita review balik dan kita membuat kita hentikan projek-projek ini, dan untuk projek yang lebih daripada itu kita teruskan pembinaan. Sebanyak 92 projek yang ada bawah Prima, yang mana 32 kita hentikan dan yang lebih tu kita teruskan ikut peringkat-peringkat, dan kita membuat perancangan ataupun model yang berbeza.
Ketika menjelaskan pertanyaan ahli Parlimen Tanjung, Chow Kuan Yew, Menteri memaklumkan di Pulau Pinang sehingga 21 Oktober lepas hanya satu projek prima yang dibatalkan dengan angka kos penyelesaian penuh serta penempatan kontrak masih lagi dalam proses rundingan dan belum dimuktamadkan. Manakala dua lagi projek prima di Pulau Pinang masih diteruskan, masing-masing di Permatang Pauh dan Bukit Gelugur melibatkan 1,922 unit. Pada masa sama, Dewan dimaklumkan bermula Julai 2018 hingga 30 Jun lepas, 546,755 unit rumah mampu milik sedang dalam pelbagai peringkat pelaksanaan. Angka berkenaan merangkumi 327,922 unit rumah dalam fasa perancangan, 163,337 unit rumah dalam fasa pembinaan dan 55,496 unit rumah telah disiapkan. Baik saudara, bagi meningkatkan kebolehpasaran graduan, 87 program diluluskan menerusi Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana, Kementerian Pengajian Tinggi, Program Peningkatan Kerjaya KPTCAP sehingga 3 Disember lepas. Kesemua program berkenaan melibatkan kerjasama 154 syarikat penyedia latihan dan syarikat yang mengeluarkan surat jaminan komitmen LOC sebagai jaminan penempatan pekerjaan kepada graduan selepas tamat latihan. Berdasarkan bilangan program yang telah diluluskan tersebut, seramai 7,596 graduan akan mendapat manfaat daripadanya. Dan daripada jumlah itu, pecahan mengikut kluster ataupun bidang program adalah seperti berikut. Pertama, bagi kluster Place and Train, sejumlah 6,296 graduan dijangka akan mendapat penempatan pekerjaan sebaik saja berjaya menamatkan latihan. Jawapan merujuk soalan Ahli Parlimen Sabak Benam, Datuk Muhammad Fasyah Muhammad Fakih. Bagi kluster keusahawanan, 1,010 graduan yang berjaya menamatkan latihan bakal ditawarkan pembiayaan perniagaan sekiranya memenuhi syarat. Manakala 290 peserta ekonomi gig bakal dibimbing untuk menjana pendapatan sendiri secara freelancing sebaik sahaja tamat latihan. Sehubungan itu, para graduan boleh mendapatkan maklumat mengenai pekerjaan dan latihan di portal Graduate Reference Hub for Employment and Training atau GREAT. Baik saudara, persidangan masih lagi diteruskan dengan sesi perbahasan dan sesi penggulungan sebelum ditangguhkan pada 10 pagi esok. Sekian sahaja laporan dari Parlimen, saya Syamira Sufri, kembali kepada show.